Surah Az-Zumar ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Baik. Selepas kita baca ayat ke-13, ayat ke-13. Oh, ayat 13 tertinggal. Nah, ayat 13. Ayat 13 ialah sambung di ayat 13 lah. Jadi apabila kita ni diperintah, ayat yang ke-11 ialah Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Aku diperintah supaya sembah, puja, ibadat dan doa tulus ikhlas kepada Allah juga. Ibadat itu, doa itu, sembahyang itu. Wa umirtu, aku juga diperintah li'an akuna awwalal muslimin, supaya jadi orang yang pertama-tama dalam kampungku, dalam negeriku, dalam negaraku, orang yang berserah diri mengesakan Allah Ta'ala. Qul, kata lagi pada mereka, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut sekiranya aku tidak taat seperti mana yang diperintah Allah Ta'ala itu. In asaitu rabbi, aku akan derhaka kepada Tuhanku. Akibatnya adzab yaumin adzim, aku akan dapat azab pada hari besar, iaitu hari pembicaraan di mahsyar. Ulangi dakwah surah. Ulangi dakwah surah. Qul, katakanlah pada mereka, Allahu a'budu, Allah sajalah tempat aku sembah, puja, ibadat dan berdoa. Mukhlishan lahu dini, tulus ikhlas kepada dia saja dalam agamaku. Dalam agamaku. Tulus ikhlas pada Allah Ta'ala juga dalam agamaku. Fa'budu ma. Tapi kamu ni bila kita ajak pada mereka masih lagi engkar, maka kita berkata pada mereka, fa'budu, bila sudah kita tabligh habis dah, kita nak terima juga, maka ini ayat dia, fa'budu ma syi'tum min duni, sembahlah, pujalah, ibadatlah kepada apa saja yang kamu nak sembah selain pada Allah, yang kamu kata harapan supaya hampir diri pada Allah. Kul, nasihat lagi pada mereka, innal khasirin, sesungguhnya orang yang rugi, sempurna kerugian. Mana? Orang-orang yang sempurna kerugian ialah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bukan setakat mereka tapi keluarga mereka sendiri, yaumal qiyamah, pada hari akhirat kelak. Akibat dari kesesatan yang mereka buat, mereka ajar pula kepada anak-anak bini dia, kawan-kawan dia, saudara mara dia. Ala, ketahuilah ala zalika, ketahuilah jika sedemikian yang kamu buat, wal khusranul mubin, dia itu adalah suatu orang itu akan dapat kerugiannya jelas nyata. Mana jelas nyata kerugiannya macam mana? Iaitu ibadat dia satu pun tak diterima akibat syirik pada Allah. Rugi semua sekali kosong. Kalau orang yang kosong daripada amal ibadat gini, kerana syirik pada Allah Ta'ala, lahum min fawqihim dhulal, bagi mereka di atas kepala di atas kepala mereka, dhulalum minan nar, lapisan-lapisan daripada api. Atas kepala tu lapisan-lapisan daripada api. Api ni api neraka. Wa min tahtihim dhulal, dan di bawah kaki mereka juga ada lapisan-lapisan api.
Bila bila Tuhan kata atas bawah, bermakna semua sekali. Kiri kanan semua sekali, depan belakang semua sekali. Timur barat mana semua sekali. Bila Tuhan kata dia buat langit ke bumi, mana semua sekali. Langit dia buat, bumi dia buat. Apa yang ada celah tu dia buat belakang. Zalika, yang demikian api, keseksaan, azab yang Allah Ta'ala cadang untuk orang yang kufur pada Allah. Yukhawwifullahu bihi, Allah Ta'ala menakut-nakutkan dengan azab api neraka ini, dengan azab api neraka ini, ibadahu, kepada hamba-hamba dia yang kufur, kepada hamba, ibadahu, kepada hamba-hamba dia yang kufur. Oleh sebab itu Tuhan kata kepada dia, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang kufur, fattaquni, takutlah kamu kepada aku. Takutlah kamu kepada aku, jagalah hukum, jaga hukum, takut pada Allah dan jaga hukum. Ada seperti mana yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga diajar oleh Nabi dalam hadis. Orang-orang yang takut ni, orang-orang yang takut pada Allah, yang jaga hukum ni, walladzina ijtanabut taghut, ialah orang-orang yang menjauhi diri daripada taghut. Apa itu taghut? Taghut ialah apa saja yang mereka puja, yang mereka berharap selain pada Allah. Ma umida min dunillah, apa saja yang mereka puja selain pada Allah. Maksudnya gini, mudah nak cakap tahu ni ialah berhala lah. Kita cakap berhala. Maknanya siapa yang sembah berhala, berhala tu tahu. Kalau dia kata berhala tu bukan Tuhan, maka berhala tu pula dewa, ada dewa. Dewa tu juga tahu dia mana. Kalau dia puja tu wali, maka wali tu tahu bagi dia. Kalau yang dia puja tu nabi-nabi, maka nabi tu tahu bagi dia. Awak saya semenjak kahwin dengan awak perempuan ni, naik ni aku. Jadi ini dia tu tahu bagi dia. Saya kalau tak ada duit ni mati saya. Maka duit tu tahu bagi dia. Faham? Faham? Apa saja yang mereka berharap selain pada Allah, semua sekali itu dipanggil tahu. Walladzina ijtanabu tahu, orang-orang yang menjauhi tahu. Kalau duit ke duit lah, rumah ke rumah lah, kereta lah, tak kira lah. Pedai ke, azimat ke, cicing kamar ke, tak kira, tahu tak ke. Ayya'buduha, bahawasanya mereka tidak akan menyembahnya. Bahawasanya mereka tidak akan menyembahnya. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Kembali sini maknanya berhenti daripada buat dosa. Berhenti daripada buat dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan juga syirik, dan juga bid'ah. Berhenti belakang. Ma'anahu ilallah, kembali dia kepada Allah, iaitu berhenti buat dosa, kemudian minta ampun. Bagi mereka yang boleh bertaubat gini, yang jauhi daripada tahu dan dan kembali pada Allah begini, lahumul busra, bagi mereka berita-berita gembira. Bahawasanya mereka tu akan masuk surga. Siapa yang boleh buat begini, mereka tu boleh masuk surga. Wa basyir ibad, maka berilah, tafsirlah kepada hamba-hambaku ini, iaitu berilah berita gembira kepada hamba-hambaku ini yang ingin kembali kepada Allah. Bahawasanya dengan usaha, berusaha untuk dengar. Nak dengar ni satu hal, nak usaha. Nak dengar tu satu hal. Ni ayat dia. Untuk belajar ni dia kena ada satu benda, satu pengorbanan. Nak belajar ada satu pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan ni, awak tak ada ilmu. Seperti mana orang belajar di masjid tu,
Macam mana susah pun dia kira dia mesti pakai so gitu. Dah, hari-hari masuk lecture. Assignment buat. Break for every jago. Tapi bila tang Quran, buat dah. Nah, kalau dia belajar seperti mana dia masuk universiti tu, lama dah jadi ulama. Pasal nak belajar dengan Quran, belajar Quran ni lebih mudah daripada mata pelajaran kata SPM. Jadi mereka-mereka ini syarat bagi mereka kembali pada Allah, dia berhenti buat dosa dan taubat. Kemudian minta ampun. Kemudian menjauhi segala jenis syirik kepada Allah. Wajtanabut taghut, walladzi najtanabut taghut ialah mana orang yang berhenti buat syirik lah kira-kira. Siapa mereka ni? Bukan setakat dia berhenti buat syirik, bukan setakat dia tu minta ampun dengan Tuhan dan taubat dan kembali mengesahkan Tuhan, tetapi mereka ni belajar. Ni ayat belajar. Alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang memberi tumpuan dengar kepada Quran. Fokus dia. Dia kata hari ni mari, minggu depan tak mari. Hari ni mari, minggu depan pula tak mari. 3 kali tak mari, kemudian mari pula sekali tunjuk muka. Lepas duduk sekejap, bila masuk kelas pula, ngatuk pula. Dah lah jangan dah mari, ngatuk pula tak mari. Aduh, hai. Dia ni orang ni ialah orang yang beri tumpuan dengar pada perkataan sini ialah Quran. Fayattabi'una ahsana, dan maka mereka ikuti yang terbaik daripada Quran. Apa dia? Semua sekali. Quran ini semua sekali yang terbaik. Maka selain pada itu, dia ikuti yang terbaik daripada fayattabi'una ahsana, dia mengikuti yang terbaik daripada hadis-hadis Nabi. Iaitu apa dia? Sunnah, dan dia ambilnya hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih, hadis hasan. Hadis dhaif dia baca saja, buat amal, dia buat amal dengan hadis sahih. Dia ikut yang terbaik. Yang terbaik apa dia? Hadis sahih. Hadis yang terbaik hadis sahih. Hadis dhaif dia tak pakai. Dia baca saja sebagai dorongan ke apa gitu ya. Tapi untuk dia buat amal, dia ikut yang terbaik, iaitu hadis sahih. Lepas tu dari segi hukum pula, dia ikut yang sunnah dan wajib. Makruh dan haram tu dia memang tak buat. Ikut yang terbaik. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina hadahumullah, kenalilah bahawasanya mereka inilah mereka yang Allah Ta'ala sudah beri hidayah kepada dia. Siapa-siapa dia boleh menjauhi daripada tauhid, mana syirik kepada Allah, takut nak buat syirik, takut nak pergi dekat, bukan kau boleh. Boleh kah? Boleh kah? Kalau kita pergi tahlil tu, apa kita pergi perlu dikawin tu, kalau kita pergi lepas pada tu ke sana, dia tanya betul. Kalau kita pergi sebelum, dia tak tanya, tapi bila dengar saja cerita tu, dia dengar saja tu, dia tak buat. Dia dengar berita, dia tak ada takwil-takwil, dan dia ikut yang terbaik daripada yang terbaik, iaitu hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih, hukum-hukum yang wajib dan fardu. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti alladzina hadahumullah, kenalilah bahwasanya mereka ini adalah mereka-mereka yang dapat hidayah Allah. Siapa-siapa yang tak berani nak hampiri syirik, tak berani nak buat bid'ah, kan? Hati kecil dia memang tak berani, maka kenalilah mereka itu orang yang dapat hidayah Allah. Wa ulaika, dan orang-orang yang sifat seperti ini, mereka itulah ulul albab, orang yang otak warah. Mana orang yang tak nak belajar ni, otak sengit sikit. Masa tu habis tak otak warah. Lawan dia
Lawannya tak belajar. Lawan pada belajar mana ulul albab, otak orang. Berwalanya orang-orang yang tak nak belajar ni, otaknya cengeng sikit, mereh sikit, gitu. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Apakah satu orang yang Allah Ta'ala sudah tetap pada dia tu putus azab? Kalau siapa-siapa dia tahu tu, senang tak? Oh, dia ni akan masuk neraka dia, maka dia tak buat ibadat lah. Tapi Tuhan tanya, walau macam mana pun Tuhan tanya, kitanya tak tahu orang tu kena ditetapkan masuk neraka tu, orang tu kita tak tahu. Maka kalau kita tahu, Tuhan tanya, kalau kamu tahu, apakah satu orang yang Allah Ta'ala tetapkan keputus azab? Apa anta tunqidhu man finnar? Kalau sekiranya kamu tahu aku nak membubuh dia dalam neraka, apakah kamu ada kuasa untuk selamatkan dia daripada jatuh dalam api neraka? Tahu. Sekiranya kita tahu, boleh kita selamat dia? Tak boleh juga. Pasal Allah Ta'ala buat putusan tu. Masalahnya kalau sebabnya oleh macam mana pun, oleh kerana tak tahu itulah kena senantiasa ilmu gaib kita tak tahu, kan? Maka senantiasa tak boleh pada dia. Tapi sekiranya tahu, memang kita boleh tolong. Tak boleh nak sarah pada dia. Lakin alladhina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, dia jaga hukum tadi, yang jaga hukum Tuhan mereka, lahum ghurufum min fawqiha ghurufum mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka ialah bilik-bilik yang bertingkat-tingkat daripada atas kepala mereka. Ghurufum, iaitu bilik-bilik yang tingkat itu, mabniyatun yang dibina kukuh. Dibina kukuh, tak gerak ni. Iaitu dibina kukuh dengan bata jangka emas pun ada, bata jangka perak pun ada. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di celah-celahnya anak-anak sungai. Tinggi dia ni, tinggi. Lebar sampai 3 batu, tinggi dalam 70 batu tinggi. Besar tanah ni. Lepas tu bukan sebuah pula. Bertingkat-tingkat 70 batu tinggi. Lebar 83 ikut riwayat hadis. Kemudian bukan sebuah, banyak pula. Dalam satu taman, berapa taman pula? Ada 70 taman pula. Ada lain pula. Housing scheme lah ni. Dia hari ni dia duduk rumah ni, esok dia duduk rumah ni pula, blok ni pula. Usaha blok ni sana pula. Usaha tu lah, buat blok ni sana. Habis semua tu, satu taman tu dekat 70 istana. Lepas tu pergi taman lain pula. Gitu pula. Habis itu, pergi taman lain pula. Berapa taman? 70 taman pula. Satu taman 70 buah. Allah. Semua yang masuk syurga ni tak nak keluar. Jangan kacau. Gitu. Telefon, halo lah nak, boleh tak kita jumpa kedai coffee house mana-mana? Tak, jangan kacau. Jangan kacau saya dalam syurga ni. Oh, gitu. Tak nak akak telefon. Mesej lagi, tag lagi, telegram lagi. Seram dia ni. Oh, dah enjoy pun dah. Nak jawab malah. Gitu sekali ni syurga. Semua yang duduk dalam syurga tu tak nak keluar langsung. Tak mahu mereka keluar daripada syurga. Keluar kita kan ada kan, kita misalnya kita pergi ke mana Highland ke, masuk 2 hari boring dah. Ataupun pergi ke apa, kita kata pergi ke Disneyland ke, duduk 2 hari dah Disneyland tu boring dah. Boring dah, kita pergi tempat lain. Bukan gitu. Ni dalam syurga ni tak boring-boring tu terlalu luar tu. Nak angkat telefon pun malah. Siapa dia tu? Mesej, tag mesej. Allah, dia ni orang nak enjoy sikit tak boleh. Padahal lama dah orang member dah telefon ni. Allahu Akbar. Saya betul-betul berharap moga-moga kita semua boleh duduk dalam syurga ni. Betul-betul berharaplah.
istana tu berlapis-lapis. Tuan dia tinggi tuan ni. Tuan ni tempat bersela 3 kali berjalan. Tuan. Bersela. Orang ahli neraka. Orang ahli neraka 3 kali berjalan. Kalau satu hari berjalan 50 batu, 50 kilo. Kali 3, 150 kilo. Lebar tempat bersela dia. Allah. Asal nak pergi azab tu, muka pula 70 lapis bar. Kulit 70 hasta bar. Tapi orang yang di surga ni, mabniyatun dia di mana hurufum mabniyatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di celah-celah bilik dia tu anak-anak sungai. Anak sungai pula ada 4 jenis. Wa'dallah, dan janji Allah itu. Itulah janji Allah. Wa'dallah, satu kata. Wa'dallah, dan janji Allah akan diberi kepada makhluk-makhluknya. La yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan memukul janji kepada makhluknya. Apa dia janji Allah ni? Siapa-siapa yang bertakwa, dan saya bawa kamu ni kena boleh surga. Itu janji dia. Nah, dalil kenapa dia tidak mungkin janji ni ayat dia. Alam tara'an. Tuhan ni bila dia beritahu tu dia beritahu dalil. Buat dia tu Allah kejap-kejap dalil, minta dalil, kejap-kejap minta dalil. Saya ni Tok Ali ni, Allah ustaz siapa so melawak ni. Tak ada bercakap benda lain. Ayat Quran hadis, ayat Quran hadis, tak ada benda lain kau. Saya dengar saya terkejut saya. Kejut jadi. Awak ni tak ada benda lain. Jangan seperti ayat Quran hadis Nabi. Ayat Quran hadis Nabi. Tak ada benda lain kalau bercakap ni. Awak tak pasal enggak dia kata. Dia tanya. Ya, pasal-pasal apa? Ada lain kali tu dia kata pula. Oh, kena beringat sekali dengan Ustaz Man. Pasal dia sihir orang. Yang mana duduk dia pun mau kena sihir belakang. Dah sihir ke dia kan? Oh, awak salah lah macam mana kan nak beri dia tak jadi apa. Dia salah balik pula dah. Ada beri dia dah pula. Dia kata kena sihir. Saya sihir tu kan sihir pula. Sebab baca ya Quran. Sebab tu dia kata tu kan sihir. Sebab belajar ni, bila belajar ni kena beri hidayah. Bila beri hidayah nampak benar. Seolah-olah macam tersihir jadi. Dia nak skepe tak boleh. Tu makna dia. Seolah-olah macam kena sihir. Waktu dia kata tukar sihir. Jangan ingat tu, jangan pergi dekat dapur dia. Buat dia bagi masuk je. Sesek bulu saja. Sesek kulit saja. Tak ada dah sihir dah. Lepas tu saya ingat saya yang kena kata gitu je. Ada dia kebahagiaan ni. Orang kita lah kata. Mereka kata saya Ustaz. Apa dia? Kejap-kejap ayat Quran. Kejap-kejap ayat Quran. Tak ada benda lain kau. Ini tempat aku pun lepas. Ini juga. Serupa ya. Seolah-olah macam mereka tu pusaka mempusakai hujah yang sama. Padahal tidak kenal, saling kenal mengenal. Tempat lain. Serupa ya. Baik, sambung. Wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin Allah Ta'ala itu memungkiri janji kepada hamba-Nya. Dalil kenapa begitu? Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah kamu lihat, bermakna tidakkah kamu perhati? Anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menurunkan daripada langit air hujan. Tidakkah kamu lihat, bermakna tidakkah kamu perhati, bermakna tidakkah kamu berfikir. Bahwasanya Allah lah yang menurunkan daripada langit tadi air hujan. Fasalakahu ya Nabi fil ard. Maka Allah Ta'ala menabur, menjadikan, mengalirkan ya Nabi afil ard, menjadikan anak-anak mata-mata air, anak-anak sungai fil ardi atau qawami. Tak berarti kau hujan mula-mula hujan. Kemudian daripada anak hujan tu, air hujan tu dialirkan air hujan tadi menjadi anak-anak sungai, mata-mata air atau qawami.
Tsumma yukhrijuhu, kemudian akan keluar daripada tanah yang disuburkan oleh air tadi, dengan guna air tadi, zar'a, tanam tanaman berbagai jenis, mukhtalifan alwan, berbagai warna dan berbagai jenis. Warna berbagai, jenis berbagai. Daun di antara daunnya tak serupa. Ada daun yang serupa tapi tak serupa rasa buahnya. Daun serupa, buah tak serupa, rasa tak serupa. Daun saja serupa, batang tak serupa. Rasa buah pula tak serupa. Dan summa yahiju, kemudian dia akan bergerak segar, bergerak seolah-olah dia tumbuh tu macam gerak gitu. Kalau kita ambil gambar perlahan dan dicepatkan balik, maka nampak soal pokok tu bergerak tu, buah tu bergerak besar. Apabila buah ini sudah dipetik atau tidak dipetik, bila sampai tempohnya, dia pun mula kering. Fatarahu, dan kamu dapat lihat akibat dia kering itu. Yahiju, akan jadi kering. Fatarahu, kamu akan lihat daun-daun tadi, pokok tadi, musfarra, jadi kuning. Kuning ni bagai nak mati dah. Kuning. Tuhan tasawur kan kuning ni sebagai pokok yang nak mati dah. Kitanya kuning tu untuk dapat kamar. Bulu kuningnya, baju kuningnya. Kita tak boleh pakai baju kuning. Baju kuning tu tak boleh pakai, baju seluar kuning. Lalu ada Nabi beritahu siap-siap ada. Tahu baju kuning tak boleh pakai. Tahu tak? Tak boleh makan baju kuning. Kereta kuning boleh tak? Kereta warna kuning. Ada kawan saya tu, dia accident. Dia pecah lah warna kuning. Saya pun beritahu kan. Dia cat semula, habis 2,000 pula. Tak kali tak. Dia baru sudah cat ya. 1 hari. Dia kata, awak saya tanya dia, awak cat kalau kuning. Allah. Kata gitu ya. Dia pun teringat. Esok ni saya tanya, mana kereta kuning ni? Tak ada. Nanti esok lusa lagi. Lusa tu keluar lagi, kereta warna hitam. Tak berani. Dia masalah kuning ni masalah ni. Raja-raja kuning juga. Bagai sesak ni duduk belah kuning. Jadi dia tak. Kalau kita kata menghina raja lah pula. Tadi tak boleh nak tegur lah pula dah. Tak. Kalau kita jaga menghina raja apa lah pula kita yang gitu. Kata begitu lalu dah. Tak ada nasihat apa ni? Tak ada nasihat tadi. Pasal raja. Nasihat tahu ni. Dia duduk atas singgasana. Tak. Orang kipah-kipah sama dia bukan? Lepas tu jumpa pula ni pula. Macam-macam. Singgasana pun kuning juga. Siling singgasana pun kuning juga. Istana pun cat kuning juga. Kapek pun kuning lagi. Allah, tak boleh dah kalau tidak kuning. Sultan nak minta. Sultan nak minta. Dah lah je bodek. Lepas tu suat tak minta pun suat setem rasa sedap pula je. Sedap. Dalam rumah dia sedap. Dia berasa sedap sedangkan dia disembuh ni. Orang sembuh. Di Pengok sana, bukan raja ni. Kerabat yang baru. Nak masuk masjid. Kapek kalau minggu. Marah dia tak masuk masjid. Marah situ. Mari kapek kuning baru masuk. Lah, dia tak jalan, tak kena kapek kuning. Allah, kata. Allah. Mati sama ya berapa. Tak? Dia mati dia dah 3 hari. Dia dah 3 hari. 3 hari? Oh,